Assalamualaikum. So, sound macam mana? Saya harap sound cantik pagi ni. So, sound okey kan? So, saya nak bercakap mengenai Wahabi. Kalau kita tengok kepada ciri-ciri Wahabi, ciri-ciri kewahabian. Wahabi ni, kalau Ustaz Engku dia buat, dia kata Wahabi ni juga adalah batini. Batiniah. Batiniah ni maknanya sesat lah. So, bukan saja ahli sufi, kononnya ahli sufi batini, ramai juga adalah Wahabi batini. Bila Wahabi disebut saja Wahabi, mesti Wahabi batiniah. Okay. Maknanya Wahabi sesat. Okay. Kena faham yang tu betul-betul. Okay. Kenapa kita kata sesat? Sebab kepercayaan yang dibawa oleh Ibnu Taymiyah mendapat tentangan ulama-ulama pada kurun tersebut. So, Ibnu Taymiyah begitu banyak kontroversi. So, bila Ibnu Taymiyah meninggal, sebahagian daripada ilmu itu sudah dikorek, diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dimodifikan, ditambah asam, garam, gula, cuka, last kali menjadi satu yang dipanggil Wahabi mengikut nama Muhammad bin Abdul Wahab. Okay. Ayah beliau. So, walaupun Muhammad bin Abdul Wahab ni cuba menyebarkan kefahaman yang dibawa oleh Ibnu Taymiyah yang sudah dimodifikasi menjadi lebih ekstrim, ditentang oleh abang dan ayah beliau. Okay. Hingga ekstremisnya kepercayaan Wahabi yang dibawa oleh Ibnu Taymiyah menyebabkan berlakunya korban beribu rakyat Mesir pada ketika itu. Dengan itulah kenapa Wahabi sampai sekarang ni malu untuk mengaku mereka tu Wahabi. Cuma mereka mengaku mereka Salafi. Dan kita tahu salah tu adalah 300 tahun selepas Rasulullah wafat. So, adakah mereka itu Salafi? Mereka itu adalah Wahabi batini. So, hidup mereka sehari-hari cuba nak membawa kefahaman Wahabi masuk ke dalam Malaysia, dan ciri-ciri Wahabi kita boleh tengok ada hampir 110 hingga 120 ciri-ciri Wahabi saja. Apa saja kepercayaan kita yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, kononnya itu adalah bid'ah. So, kalau kita nak kata bid'ah yang dikatakan oleh Wahabi, maknanya kita ni tak dapat beribadah lah, tak ada amalan lah selepas sekadar solat sahaja. Mereka melontarkan dakwah, mereka menunjukkan mereka ialah yang lebih mengikut sunnah Rasulullah. Mereka lah yang lebih mengikut hadis dan Al-Quran. Tapi kalau mengikut daripada segi pakaian sekalipun sudah out. Faham tak? So, ramai di antara mereka kononnya membawa aliran baru, golongan muda, kononnya untuk memandaikan ummah daripada segi pakaian sekalipun tak bersongkok, tak berkopiah, pala dogo macam tu saja. Itu dikatakan asatizah. Kalaulah doktor dia ada pakaian doktor, bomba ada pakaian bomba, arkitek ada pakaian arkitek,
So, kalaulah katakan mereka adalah ustaz, asatizah, adakah tak patut memakai apa-apa di atas kepala kita? Bukan saya pakai juga topi. Mereka apa yang mereka pakai? Tak pakai apa pun. Adakah itu yang dikatakan mengikut sunnah Rasulullah? Di awal tu mereka banyak dalih dan macam-macam dalil mereka bagi untuk mengesahkan mereka tak perlu pakai apa-apa. Tak perlu pakai kepiah, tak perlu pakai songkok, tak perlu pakai serban. Bila ulama-ulama terdahulu pakai serban sekalipun, mereka mempermain-mainkan, mempersenda-sendakan. Inikah yang dikatakan pejuang sunnah? Di awal di penampilan pun dah kita dah nampak dah penipuan yang dilakukan oleh mereka, tetap termasuk ajaran mereka. Faham tak? So, mereka inilah sebenarnya tentera Dajjal. Faham tak? Mereka lah bila Dajjal turun, mungkin mereka lah orang yang mula-mula sekali akan mengikut Dajjal. Nampak tak? So, bila kita tengok karakter-karakter Wahabi, pada peringkat awal akan nampak cantik. Mereka kononnya nak memandaikan umat. Kononnya mereka mengikut sunnah Rasulullah. Kononnya mereka mengikut hadis dan Al-Quran. Macam saya kata, kalau orang cerdik, orang yang tak biur, orang yang ada akal, dari segi pakaian pun orang nampak dah mereka tak mengikut sunnah Rasulullah. Nampak tak? So, kalau Rasulullah pakai serban, so pakai serban lah. Itulah sunnah Rasulullah. Antaranya dulu. Sebelum sunnah-sunnah yang lain. Daripada segi penampilan, saya bukan asatizah, saya bukan ustaz. Ikut saya lah nak cakap apa sekalipun, ikut saya lah nak pakai apa sekalipun. Tapi anda yang awak kenali sebagai asatizah, ustaz, korang yang perjuangkan sunnah Rasulullah, dan pakaian pun dah menunjukkan pembohongan, penipuan, dakwah yang dilampaukan. Nampak tak? So, siapakah yang tolong yang bahalul ni? Boleh percaya pada asatizah Wahabi ini yang boleh menjadi tentera Dajjal. Nampak sangat mereka melemparkan dakwah. Cuba menipu akar dan minda rakyat Malaysia. Daripada segi pakaian tidak menunjukkan sunnah. Tak payah kita tengok yang tilik yang dalaman lagi. Dari segi ajaran dan kepercayaan mereka. Nampak dari sini. So, itu kata, jangan diperbodohkan oleh asatizah ustaz Wahabi. Mereka takkan mengaku Wahabi. Tapi kita melihat di sebalik ciri-ciri kewahabian mereka. Faham tak? Kalaulah Maulidur Rasul sekalipun mereka boleh kata menyambut Maulidur Rasul itu seperti Hindu menyambut Thaipusam, apakah Dajjal ini? Asatizah macam ini. Kalau anda tak nak menyambut sekalipun Maulidur Rasul, tak perlulah anda nak menyatakan sampai Maulidur Rasul itu macam Hindu sambut Thaipusam. Itu Kurang Hajar namanya. Nampak tak? Adakah bila kita membuat Maulidur Rasul itu berdosa? Dan berdosa untuk Wahabi. Untuk Wahabi, bukan untuk kita. Dan Wahabi, kita boleh tahu, mereka adalah tentera Dajjal. Benarnya Wahabi ni. Nampak tak di situ? Bila pergi pada ilmu ma'rifatullah, jalan tasawuf, mereka tolak. Tasawuf, sekalipun mereka kata busuk macam air acak. Itu Kurang Hajar namanya. Sebab tu mereka itu Kurang Hajar. Dalam senyum, dalam lembut percakapan, tapi penuh dengan dakwah-dakwah Dajjal yang disampaikan oleh mereka. Kalau tidak, tak keluarlah ayat maknanya menyambut Thaipusam, menyambut Maulidur Rasul seperti Hindu menyambut Thaipusam. Dalam lembut mereka bercakap. Nampak tak? Akhlak out sekali. Adab tak ada. So, saya pun ikut mereka sedikit sebanyaklah. Sebab adab Dajjalnya perangai mereka, begitulah saya pun bercakap seperti Dajjal juga. Untuk mendajjalkan mereka sendiri. Faham tak? Pada tentera-tentera Dajjal ni. So, bila kita pergi pada amalan-amalan mereka, kita tengok. Bila kita pergi melawat kubur, dia pusing, kita pergi sembah kubur. Nampak tak? Dia pusing. So, dia tunjuklah gambar-gambar orang-orang yang mengikut amalan-amalan sesat tu. Dia nak nyatakan, ni semua asatizah, semua rakyat Malaysia ni seolah-olah pergi menyembah kubur. Inilah jahatnya. Tidak lah. Kita nampak sini. Dakwah-dakwah Dajjal yang nak disampaikan kepada masyarakat kita. Nampak tak? So,
Kalau kita meninggal dunia, ambil kampus je lah. Macam tu lah. Tahlil tak perlu buat. Apa pun tak perlu buat. Itulah mereka. Sibuk melepaskan dakyah sahaja. Saya tak nak sebut individu tertentu pagi ni. Kalau saya sebut, nanti saya panas. Faham tak? So, kalau mereka boleh katakan Sufi batini bersenang menjadi tentera Dajjal, begitulah Wahabi batini. Mereka tak sedar. Mereka itu adalah batini. Batini ni makna sesat. Faham tak? Dan mereka lah tentera Dajjal. Contoh, baru tadi pagi tadi saya buat satu video. Festival Galuh Koi. Kononnya Nahdlatul Ulama mengikut sekali kononnya dalam peradakan Virgin Mary. Pada hakikatnya itu adalah satu festival keagamaan. Maknanya semua agama ikut dalam festival tersebut. Semua kepercayaan, bukan saja agama, maknanya kepercayaan. Tapi apa yang mereka buat? Mereka merontakkan dakyah. Dalam peradakan tersebut, Kristian pun ada, Islam pun ada, Hindu pun ada, Buddha pun ada, dan apa-apa kepercayaan sekalipun ada dalam peradakan tersebut. Dibahagi-bahagikan seperti mana juga hari kemerdekaan. Tapi bila mereka ambil gambar, mereka seolah-olah menunjukkan Virgin Mary, dalam peradakan Virgin Mary itu, Nahdlatul Ulama pun ada sekali di situ. Jahatnya mereka ini. Nampak tak? Dayah yang disampaikan. Mungkin kameraman tu juga adalah orang Wahabi. Hijrah mereka untuk menunjukkan, memburukkan asatizah ahli sunnah wal jamaah. Itulah tentera Dajjal sebenarnya. Nampak tak di sini? Di sini kita nak bagi kefahaman kepada rakyat Malaysia. Kerja-kerja dakwah yang dilemparkan oleh mereka. Kerja dakwah Dajjal yang disampaikan oleh mereka. Dan Dr. Nasir mula bangkit balik hari ini. Kita akan hentam mereka cukup-cukup. Nampak tak? Kita tak bagi. Kita tak ada nak berlembut. Tak ada tertembak saja. Tak ada nak main kona pusing, bawa bola masuk. Yang dapat sampai depan gol, tarik balik. Berpusing-pusing, tertembak terus. Kita kata terus. Itulah hakikat dia. Jadi mereka ini sehari-hari buat video bukan nak menyampaikan ilmu, menyatakan dakwah, melontarkan dakwah kepada asatizah ahli sunnah wal jamaah. Nak bagi masyarakat umum melihat yang asatizah ini menyampaikan sesuatu yang tak benar. Mereka lah yang benar. Kononnya mengikut sunnah Rasulullah. Kepiah tak pakai, songkok pun tak pakai. Faham lagi sebiji kan? So, siapakah manusia, rakyat Malaysia yang bodoh, yang percaya kononnya pada asatizah yang tak bersongkok, tak berkepiah macam ni? Kononnya golongan muda nak bawa satu pembaharuan. Nampak tak? Kita tak payah cakap yang lain-lain daripada segi amalan. Tengok daripada segi penampilan sudah cukup. Kita semua ditipu oleh mereka. Nampak tak? Mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak memegang mana-mana mazhab. Kononnya menggunakan mana-mana mazhab. So, kalau di Malaysia ini kebanyakan 99% rakyat Malaysia mengikut mazhab Imam Syafi'i. So, kalau mereka tak nak ikut mazhab Imam Syafi'i, tunjukkan di mananya cacat celah mazhab Imam Syafi'i. So, kita ada rumah, kita ada pegangan. So, di mana kekurangan di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita boleh guna pakai daripada mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Bukan kita menolak. Yang mana tak cukup, kita tambah baikkan mengikut, ambil yang mana-mana perlu. Jadi, kalaulah mereka bukan dalam mazhab yang 4 ini, mazhab mana yang mereka pegang? Macam mana mereka mengatakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah? Dan ini kita nak kena faham betul-betul. Nampak tak? Kita pergi pada basic sahaja. Tak perlu nak pergi lebih daripada situ. Lihat daripada asas. So, kalau mereka tak nak ikut mazhab Imam Syafi'i, tunjukkan di mana cacat celah mazhab Imam Syafi'i. Sampai solat pun tak boleh nak ikutkan cara mazhab Imam Syafi'i. Perlukah tolak kunut subuh? Okeylah kata tak nak buat kunut subuh. Tak apa. Tapi jangan mengarahkan semua masjid
tidak mengadakan kunut subuh. Liberal lah. Mana masjid, mana imam yang nak mengadakan kunut subuh ada. Kenapa masalahnya? Disebabkan kunut subuh saja menjadikan satu masalah, satu arahan untuk seluruh negeri agar tidak mengadakan kunut subuh. Kalau semua negeri tak mengadakan kunut subuh, boleh diperjuangkan kunut subuh, kenapa tak perjuangkan mengharamkan toto, judi dan domong ekor kat negeri tersebut? Nampak sangat perbohongan, penipuan. Konon nak menunjukkan satu pembaharuan. Sekadar menolak kunut subuh saja. Adakah itu satu pembaharuan? Is it nonsense? Yang terasa. Betul tak? Ya. Golongan-golongan Wahabi ini, dia suka rambut pendek. Tapi ada seekor tu rambut panjang. Dogo tak pakai apa pun. 2-3 ekor. 2-3 ekor asatizah, ustaz, konon dia bercakap pasal agama, tak pakai songkok, tak pakai kopiah. Suban apatah lagi dipermain-mainkan sunnah Rasulullah. Dan konon yang mengikut sunnah. Dan rakyat Malaysia yang bahlul mana yang boleh ikut mereka ini? Awak kalau pergi hospital lah, kalau doktor tersebut tak pakai stetoskop letak atas bahu ke, tak pakai baju doktor ke, kalau tak ada lah pekerja-pekerja lain yang nak percaya tak mereka itu doktor. Kalau tak ada nurse dalam bilik tu, susah. Nanti bukan doktor yang menyamar jadi doktor. Masalah awak nanti. Inilah mereka. Pergi belajar sekadar 3 tahun, 4 tahun. Tapi nak menunjukkan hebat. So, nak bercakap bab ilmu tauhid ma'rifatullah. Nak bercakap bab, nak menegur bab asatizah al-sunnah wal jamaah. Tapi mereka sendiri tak berguru dengan kitab-kitab yang mereka ada, yang mereka ajar. Nampak tak? Inilah Dajjal. Dan mereka cuba mengulas, mengupas, mengikut kefahaman mereka sendiri. Ya tak? Term dalam sufi, dalam tasawuf pun mereka tak faham. Bila dia katakan wajah pun mereka tak faham. Apa itu wajah? Faham tak? So, bila kita berselawat, bila maudu Rasul, mereka tentang. Sebab mereka tak mengharapkan Rasulullah untuk bagi syafaat. Mereka mungkin berharap pada Nabi Adam bagi syafaat. Itulah Wahabi. Sebab di zaman Muhammad bin Abdul Wahab, bila seorang Bilal tu, dia azam, dekat lepas azan dia berselawat apa arahan diberi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bunuh tu. Seorang tukar azam buta, bayangkan. Dia benci sangat kepada dia berselawat. Bila dia cakap, kita tak perlulah, kita selawat, kita ikut yang Rasulullah selawat saja. Kita tak perlu gunakan selawat-selawat yang Rasulullah tak guna. Apatah yang dicipta-cipta oleh ulama'-ulama' terdahulu. Dia kata. Dia katalah kalau dia tak tolak selawat. Hakikatnya, Wahabi ni dia tolak completely selawat. Dia paling benci pada manusia yang berselawat. Bagi mereka, berselawat ini besar lagi dosa daripada perempuan yang berzina. Bayangkan. Jadi, golongan-golongan muda ni tak faham, tak tahu dakwah yang dilontarkan oleh Wahabi-Wahabi ni. Nampak tak? So, bawalah sifat-sifat terpuji Rasulullah, sifat sidik, amanah, tabligh, fatana. Jangan sombong, takbur, bangga diri, khianat, dengki, baru kita boleh hidup dengan aman. Okay? So, jangan bawa sifat-sifat iblis dan setan seperti mana Wahabi bawa yang jadi tentera Dajjal ni. Pengikut-pengikut Dajjal, kalau Dajjal turun sekalipun. Okay. So, selagi mereka tentang ahli sunnah wal jamaah, selagi mereka melontarkan dakwah, lagi mereka memburuk-burukkan asatizah, ulama-ulama, kita terdahulu. Selagi itulah bila Dr. Nasir akan tentang mereka. Dan juga Datuk Ghazali. Kalau saya lantang, Datuk Ghazali lagi lantang. Okay. Bye semua. Salam.